Isi kandungan. Kepentingan penggubalan Akta Pendidikan 1996 ke arah melestarikan pendidikan Malaysia. Perbandingan kandungan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1951 dalam mempengaruhi perkembangan pendidikan negara. Analisis kandungan Akta Pendidikan 1996 dari komponen peraturan berkaitan institusi pendidikan dan kurikulum. Kesesuaian Akta Pendidikan 1996 dalam menghadapi perubahan pendidikan di Malaysia. 6 kepentingan penggubalan Akta Pendidikan 1996. Kepentingan pertama, menjadikan sistem pendidikan lebih sistematik. Kepentingan yang kedua, menjadi garis panduan atau rujukan pelaksanaan pendidikan. Kepentingan yang ketiga, menyediakan kurikulum kebangsaan dan sistem peperiksaan yang sama. Kepentingan yang keempat, mempertingkatkan pendidikan teknik. Kepentingan yang kelima, mengambil kira kepentingan semua kaum. Kepentingan yang keenam, memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, perbandingan kandungan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961 dalam mempengaruhi perkembangan pendidikan negara. Didahului dengan persamaan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961. Yang pertama, menguatkuasakan kurikulum kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar serta subjek teras. Yang ketiga, berpaksikan Penyata Razak 1956 mempunyai 17 cadangan dengan menumpukan matlamat untuk membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Yang keempat, melalui pembangunan budaya, sosial dan politik dapat memupuk semangat perpaduan rakyat. Yang terakhir iaitu 3M, membaca, mengira, menulis sebagai asas yang perlu dicapai oleh pendidikan rendah. Akta Pendidikan 1996. Yang pertama, peruntukan sekolah di bawah Seksyen 18. Semua sekolah diperuntukkan mengikut kurikulum kebangsaan melainkan dikecualikan. Yang kedua, institusi pendidikan di bawah Seksyen 16. Sekolah atau institusi pendidikan diperuntukkan kepada 3 bahagian iaitu kerajaan, bantuan kerajaan dan swasta. Yang ketiga, kurikulum untuk tadika di bawah Seksyen 22 wajib menggunakan garis panduan kurikulum oleh semua tadika. Yang keempat, pendidikan lepasan menengah di bawah Seksyen 33 iaitu peruntukan sekolah menengah, kolej atau institusi pendidikan lain. Yang kelima, iaitu landasan dan wawasan. Pendidikan khas boleh diadakan di sekolah khas atau mana-mana sekolah rendah dan menengah oleh menteri. Yang keenam, iaitu pendidikan khas. Pendidikan khas boleh diadakan di sekolah khas atau mana-mana sekolah rendah dan menengah oleh menteri. Yang ketujuh, maktab perguruan. Maktab perguruan boleh mengadakan kursus peringkat ijazah, diploma dan sijil serta program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan tinggi di maktab perguruan. Dan yang terakhir, iaitu pendidikan agama Islam. Memperuntukkan semua sekolah mewajibkan diajar pendidikan Islam termasuk sekolah swasta sekiranya 5 atau lebih murid pelajar Islam. Kemudian diteruskan dengan Akta Pelajaran 1961. Yang pertama, peruntukan sekolah di bawah Seksyen 18 tiada peruntukan. Yang kedua, institusi pendidikan Seksyen 16, sekolah atau institusi pendidikan secara tidak langsung dibahagi kepada 2 iaitu bantuan penuh dan swasta. Yang ketiga, kurikulum untuk tadika di bawah Seksyen 22 tiada peruntukan. Yang keempat, pendidikan lepasan menengah di bawah Seksyen 33 tidak wajib menggunakan garis panduan oleh semua tadika.
Yang kelima, iaitu landasan dan wawasan tidak jelas tetapi mendapati bahawa untuk menyatukan kaum dan bangsa di Malaysia. Yang keenam, pendidikan khas tidak jelas. Yang ketujuh, maktab perguruan pendidikannya terlalu umum untuk diperuntukkan. Dan yang terakhir, iaitu pendidikan agama Islam, sekiranya terdapat 15 orang atau lebih murid Islam di dalam sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan diwajibkan mengajar pendidikan Islam. Analisis kandungan Akta 1996 dari komponen peraturan berkaitan institusi pendidikan. Peraturan pendidikan, institusi pendidikan, kurikulum. Institusi pendidikan. Pendidikan guru, bahasa kebangsaan. Pendidikan Islam, pendidikan khas, institusi pendidikan khas. Kurikulum. Kurikulum kebangsaan, kurikulum prasekolah, penilaian peperiksaan, jemaah nazir sekolah, pendidikan teknik dan politeknik. Pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan selepas menengah. Peraturan berkaitan institusi pendidikan. Yang pertama, pendidikan khas. Menteri boleh mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah, Seksyen 40. Menteri mempunyai kuasa untuk menetapkan tempoh dan pendidikan khas, Seksyen 41. Yang kedua, institusi pendidikan swasta. Institusi pendidikan swasta yang menyediakan pendidikan rendah atau menengah atau kedua-duanya dikehendaki mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan, Seksyen 74. Institusi pendidikan swasta yang menyediakan pendidikan lepas menengah dikehendaki mengadakan mata pelajaran bahasa kebangsaan, pengajian Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam bagi pelajar Islam dan pendidikan moral bagi pelajar bukan Islam, Seksyen 75. Yang ketiga, pendidikan Islam. Pendidikan Islam dijadikan salah satu daripada mata pelajaran teras mengikut Seksyen 18(2). Pendidikan Islam wajib diajar kepada setiap murid di semua jenis sekolah jika setiap murid di semua jenis sekolah jika terdapat 5 atau lebih orang Islam mengikut Seksyen 150. Yang keempat adalah bahasa kebangsaan. Diperuntukkan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan adalah pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan, Seksyen 17. Yang kelima, pendidikan guru. Maktab perguruan boleh mengendalikan program pengajian di peringkat ijazah dan lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan melalui program kerjasama dengan institusi tinggi atau universiti dari dalam atau luar negeri, Seksyen 47. Peraturan berkaitan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan wajib digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan, Seksyen 18. Yang kedua, pendidikan rendah. Tempoh pendidikan rendah 5 hingga 7 tahun mengikut Seksyen 29. Pendidikan tinggi mempertingkatkan penyertaan penduduk bagi kumpulan umur antara 19 hingga 24 tahun mendapat pendidikan tinggi dengan menambah bilangan universiti awam dan institusi pendidikan swasta. Pendidikan menengah. 3 jenis pendidikan menengah, menengah akademik, menengah teknik dan menengah dari apa-apa perihal lain yang ditentukan oleh menteri. Pendidikan selepas menengah diadakan di sekolah menengah, kolej-kolej atau institusi pendidikan yang sesuai. Seterusnya adalah kurikulum prasekolah kebangsaan. Diperuntukkan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan, Seksyen 15, Menteri Pendidikan boleh menubuh dan menyelenggara tadika, Seksyen 21. Semua tadika diwajibkan menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang akan dikeluarkan oleh KPM. Seterusnya, pendidikan teknik politeknik.
mengadakan program pengajian peringkat sijil, diploma atau lain-lain bentuk pengiktirafan kelayakan dengan institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri, Seksyen 38. Jemaah Nazir Sekolah terletak di bawah tanggungjawab Menteri Pendidikan, Seksyen 6 dan berfungsi sebagai penasihat, Seksyen 118. Penilaian dan peperiksaan. Murid-murid daripada semua jenis dan kategori sekolah disediakan untuk mengambil peperiksaan yang ditetapkan oleh Kementerian, Seksyen 19 dan Seksyen 67. Seterusnya, kesesuaian Akta Pendidikan 1996 dalam menghadapi perubahan pendidikan di Malaysia. Memberi penekanan sewajarnya terhadap sistem pendidikan yang sistematik. Perlulah mengambil kira kepentingan semua kaum dan bukan mengamalkan sistem pendidikan yang berat sebelah. Sistem pendidikan ini juga hendaklah selaras bagi mengembangkan potensi individu sepenuhnya. Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi meliputi semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, bukan kerajaan dan sekolah swasta. Yang kedua, kesaksamaan dalam sistem pendidikan perlu diberi perhatian sewajarnya. Memastikan setiap warga negara Malaysia diberi hak untuk mendapatkan peluang pendidikan yang sama rata dan adil tanpa mengira latar belakang taraf hidup seseorang individu, kedudukan mereka sama ada tinggal di kampung atau di bandar, perbezaan latar kaum, budaya dan sebagainya. Seterusnya, memberi tumpuan kepada memartabatkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Malaysia. Menjadikan bahasa Melayu sebagai pengantar utama dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Bertujuan bagi menggalakkan perpaduan kaum di Malaysia melalui penguasaan bahasa yang sama. Seterusnya, meningkatkan kualiti pendidikan awal kanak-kanak atau pendidikan prasekolah. Diwajibkan mengikut garis panduan kurikulum prasekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Strategi KPM di mana memperkukuh pemantauan dan penguatkuasaan untuk memastikan ia berjalan dengan baik. Bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kanak-kanak dan dapat menguasai asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Contohnya adalah permata, kemas dan pasti. Seterusnya, menekankan pendidikan yang berteraskan nilai-nilai murni. Penerapan nilai-nilai murni perlu diterapkan bagi meningkatkan akhlak yang mulia dalam diri para pelajar melalui pemerkasaan subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Di peringkat universiti, Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk memperkenalkan subjek falsafah dan etik, bertujuan bagi melahirkan model insan yang berkualiti selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan pelajar yang seimbang khususnya dari segi jasmani, emosi, rohani. Seterusnya, menitik beratkan dasar kebajikan. Pendidikan merupakan perkhidmatan yang bersifat kebajikan. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap pemikiran, keilmuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah seperti krisis kewangan sehingga memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Individu yang mempunyai masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran, kebajikan yang telah diberikan oleh kerajaan ialah kerajaan memperuntukkan penyediaan sarapan kepada pelajar. Sekian, terima kasih.